Tiada bukti Omicron mampu bina imuniti kelompok COVID-19. Individu guna drone rakam sambutan Taipusam tanpa permit boleh diambil tindakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Zahira Muhammad Razi dalam Utama 7 pagi. Dua mangsa ditemukan lemas di Sungai Masai berdekatan Taman Masai Utama di Johor Bahru, Johor. Mangsa seorang kanak-kanak dan seorang remaja masing-masing berusia 11 dan 14 tahun. Penolong kanan penguasa bomba Zon 1 Johor, Hamdan Ismail berkata, mayat Syarif Muhammad Syarizan Sabri ditemukan pada 9.18 malam tadi. Jasad remaja Muhammad Ahlan Kiram pula ditemukan pada 10.32 malam. Siasatan awal mendapati ketika kejadian, mangsa dan 4 rakan lain bermain di sekitar sungai berkenaan. Kemalangan berpunca apabila mangsa kanak-kanak terlibat dipercayai terjatuh ketika cuba mengambil seliparnya yang terjatuh dalam sungai. Seorang lagi cuba membantu tetapi gagal, menyebabkan kedua-dua mereka lemas. Mayat mangsa telah dibawa ke Hospital Sultan Ismail untuk siasatan lanjut. Tiada bukti menunjukkan jangkitan varian Omicron mampu membina imuniti kelompok kepada COVID-19. Sebaliknya, individu yang dijangkiti berisiko mengalami kesan lebih parah. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menasihati orang ramai agar terus mendapatkan dos penggalak, bukan mengambil risiko mendedahkan diri secara sengaja dengan COVID-19. Doesn't matter dia tak kira varian apa, Omicron ke, Delta ke, Alpha ke, Beta, jangan sengaja nak dapat COVID. Sebab yang pertama, kita tak tahu kesan COVID itu kepada orang yang telah dapat COVID, sama ada dia vaccinated ataupun tidak. Ya. Yang kedua, kita tak tahu kesan long COVID. Hari ini mungkin kita kata Omicron ni lebih mild daripada Delta. So why not kita semua dijangkiti dengan Omicron. Kita dapat immunity kelompok dan sebagainya. Tak terbukti lagi. Khairi bercakap di Kelang Selangor. Hampir tiada kes baharu COVID-19 yang dikesan semalam adalah kes kategori tinggi iaitu yang memerlukan rawatan dan bantuan pernafasan. Ini apabila hanya 28 atau 0.9% kes merupakan kategori 3, 4 dan 5. Menurut kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, negara melaporkan sebanyak 3,010 kes baharu. Daripada jumlah itu, kes rendah kategori 1 dan 2 yang paling banyak. Kes tidak bergejala dan bergejala ringan itu membentuk pecahan lebih besar 99.1% atau 2,982 kes. Selain itu, jumlah kes baharu berkenaan juga rendah untuk hari ketiga berturut-turut meski sekitar 3,000 jangkitan. Kadar sembuh baharu pula 2,584 menjadi kes sembuh secara keseluruhan kini melebihi 2.73 juta. Sebanyak 176 kluster aktif termasuk 7 kluster baharu. Mengenai kluster COVID-19, satu yang dilaporkan berlaku di Sekolah Menengah Kebangsaan Tambunan. Kluster institusi pendidikan itu mencatatkan sekurang-kurangnya 36 kes setakat semalam. Menurut jurucakap COVID-19 Sabah, Datuk Masidi Manjun, ia tercetus di asrama lelaki sekolah berkenaan. Kes indeks merupakan pelajar berusia 18 tahun yang disahkan positif pada 13 Januari lepas melalui ujian saringan kendiri. Datuk Masidi mengesahkan semua kontak yang positif telah diasingkan dan diberi rawatan yang sesuai. Siasatan lanjut yang dibuat menunjukkan setakat ini jangkitan dan penularan virus terhad dalam kalangan pelajar yang tinggal di asrama sama. Sementara itu, Sarawak mencatatkan jumlah kes baharu COVID-19 terendah
apabila 6 kes sahaja direkodkan. Jumlah keseluruhan kes di negeri itu hanya naik sedikit kepada 252,600. Kenyataan dikeluarkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri menjelaskan ke-6 kes baharu direkodkan itu adalah mereka yang dikategorikan tidak bergejala dan bergejala ringan. Ia melibatkan 5 kes dilaporkan di daerah Kuching dan 1 di Sibu. Masih belum dapat janji temu dos penggalak? Layari vaksincovid.protecthealth.com.my dan cari PPV terdekat. Daftar di PPV pilihan anda sebagai senarai menunggu. Berita seterusnya. Angin kencang di timur Sabah dijangka berterusan hingga esok. Keadaan itu boleh menyebabkan peningkatan kelengapan yang berpotensi membawa hujan berterusan di kawasan berkenaan. Dalam tempoh sama, kebanyakan kawasan di semenanjung Malaysia pula diramal mengalami cuaca panas dan kurang hujan. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menerusi kenyataan di Twitter memaklumkan keadaan cuaca sedemikian boleh berlaku terutama di negeri-negeri di utara. Orang awam dinasihat sentiasa merujuk laman web dan media sosial Met Malaysia atau memuat turun aplikasi My Cuaca bagi maklumat cuaca terkini. Sementara itu, sempena dengan sambutan Thaipusam esok, mana-mana individu yang ingin menerbangkan drone bagi merakam suasana sambutan berkenaan perlu mendapatkan permit daripada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Peringatan itu dinyatakan Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Hazani Ghazali. Beliau memberi amaran tindakan undang-undang yang sewajarnya boleh diambil jika terdapat mana-mana individu yang melanggar peraturan berkenaan. Dalam masa sama, Polis Selangor menugaskan kira-kira 2,000 anggota bagi memastikan sambutan Thaipusam di 2 lokasi utama berjalan lancar. Ketua Polis Selangor, Dato' Arjunaidi Muhammad berkata, seramai 1,500 anggota ditempatkan di sekitar Batu Cave dengan bakinya di Kuala Selangor. Polis Pulau Pinang pula memaklumkan 1,300 pegawai dan anggota polis akan bertugas sepanjang sambutan berkenaan. Luar negara. Pemimpin awam Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi amat diperlukan bagi memulihkan kembali demokrasi di negara itu. Menteri Luar Filipina Teodoro Locsin menegaskan pemulihan demokrasi bawah Suu Kyi tidak akan membawa ancaman anarki, pembubaran atau konflik awam. Justru itu junta tidak perlu takut. Beliau turut menyokong lawatan Perdana Menteri Kemboja Hun Sen ke Myanmar baru-baru ini dalam usaha meredakan krisis di negara itu meskipun dikritik banyak pihak. Austria akan menjadi negara Eropah pertama mewajibkan pengambilan suntikan vaksin COVID-19 untuk orang dewasa mulai bulan depan. Chancelornya Karl Nahmir berkata, walaupun ia merupakan isu yang sensitif, namun perkara itu diputuskan selepas membuat pertimbangan sewajarnya. Individu yang ingkar bakal berdepan sekatan yang lebih ketat, termasuk dikenakan denda yang tinggi. Setakat ini hanya 71.5% penduduk dewasa Austria menerima vaksinasi. Sukan menjelang sepak mula Liga Malaysia musim 2022 pada Mac depan. Kelab-kelab bertanding semakin rancak memperkemaskan pasukan, termasuk memperkenalkan muka-muka baharu dan perancangan mereka. Bagi Selangor FC, kelab itu mempertaruhkan beberapa pemain baharu, termasuk pemain pertahanan import baharu. Yazan Al-Arab dikenali dengan jolokan kereta kebal Jordan. Selain bekas pemain Al-Wihdat itu, skuad Merah Kuning turut diperkuat seorang lagi pemain baharu dari Jordan, Baha Abdul Rahman. Pemain lain termasuk Harrison Kayon, Samuel Somerville, Fazli Mazlan dan Zahril Zabri. Di kem Kelantan FC pula, pasukan itu kini diperkuatkan lagi dengan kemasukan bekas pemain sayap Perak FC, Farhan Roslan. Kelab bola sepak Kelantan itu dalam kenyataan di Facebook rasminya mengumumkan kejayaan mendapatkan tanda tangan pemain berusia 25 tahun itu yang diberi jolokan Messi Kedah. Farhan menandatangani kontrak selama 3 tahun bersama pasukan The Red Warriors.
Sementara itu, Melaka United dijangka mengumumkan ketua jurulatih dan senarai pemainnya minggu depan. Perkara itu dinyatakan Ketua Pegawai Eksekutif Kelab Bola Sepak Melaka United, Datuk Justin Lim. Beliau memberi bayangan sedemikian apabila menyatakan pengumuman mengenainya akan dibuat sebelum Tahun Baharu Cina. Katanya pada masa ini skuad itu sedang melakukan rombakan serta mempersiapkan pasukan. Sekian berita yang disunting oleh Afendi Karim dari Pusat Berita RTM. Keperluan darah terus meningkat berbanding bekalan sedia ada. Orang ramai dirayu tampil mendema darah segera. Layari www.pdn.gov.my. Assalamualaikum dan salam sejahtera.